Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung tafsir Nurul Ihsan muka surat 110. Jadi pagi ini kita sambung ayat 30 daripada surah Ali Imran, baris yang ketiga ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Sebut olehmu ya Muhammad hari yang mendapat tiap-tiap seorang akan barang yang dikerjakan daripada kebajikan itu hadir ia. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan dan memperingatkan kepada kita pada satu amaran, satu amaran Allah Ta'ala kepada semua hamba dia, supaya beringat pada satu hari, yakni hari akhirat, yang mana setiap daripada manusia dan juga jin, mereka akan mendapati setiap amalan yang mereka buat di dalam dunia, daripada amalan kebaikan itu akan tampil di hadapan dia. Jadi setiap amalan pada hari akhirat esok, amalan yang baik yang dia buat dalam dunia, dia akan dapat. Amalan itu akan hadir dan tampil di hadapannya. Maka bila dia melihat hasil amalan yang dia lakukan di dalam dunia, maka hamba Allah ini dia rasa gembira dan seronok dengan amalan yang dia buat. Begitu juga tiap-tiap seorang yang melakukan amalan kejahatan, dia akan dapat di hari akhirat, sama ada kecil ataupun besar, amalan kejahatan ini akan tampil di hadapan dia. Maka ketika itu dia akan rasa menyesal, dan orang yang melakukan kejahatan ini dia akan rasa menyesal. Setiap orang akan menyesal dengan kejahatan yang dia buat, dan dia akan rasa bersalah pada diri dia dengan sebab kejahatan yang dia buat tanpa berfikir, tanpa beringat pada hari akhirat. Itu yang terjadi pada setiap manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ini peringatan Allah kepada setiap hamba dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Dan barang yang dikerja daripada kejahatan itu cita-cita bahawa jadi antaranya jadi antaranya antara seorang hamba itu dan juga antara amalan jahatnya masa yang jauh tiada sampai kepadanya. Apa maksud dia? Dan amalan yang jahat yang dilakukan oleh setiap hamba tu di dalam dunia, dia akan hadir di hadapan dia. Ketika itu dia akan rasa bersalah dan menyesal, maka dia bercita-cita, dia mengharapkan kalau boleh amalan jahat yang dia lakukan dalam dunia yang tampil di hadapan dia itu berada jauh daripada dia. Jarak antara dia dengan amalan tersebut amadan ba'idah, masa yang jauh supaya amalan jahat tu tak sampai kepadanya. Seperti
itulah keinginan orang-orang yang melakukan kejahatan. Mana dia tak boleh tengok, dia tak sanggup tengok amalan kejahatan yang dia buat, sehingga dia rasa malu, dia rasa bersalah, dia rasa menyesal, sehingga dia berangan-angan, ya, angan-angan lah, kerana benda ni tak hasil, tak akan terjadi. Dia berangan-angan supaya ada jarak yang jauh di antara dia dengan amalan jahat dia. Maknanya supaya amalan jahat dia pergi jauh daripada dia tak mau tengok, ya. Itu yang berlaku pada setiap orang yang melakukan amalan kejahatan dalam dunia. Itu peringatan kepada kita semua supaya bila kita nak buat jahat, ya, inilah peringatan Allah Ta'ala. Bila kita membaca ayat ini, mana peringatan Allah Ta'ala terhadap kita. Bila kita teringin nak buat kejahatan, kita akan berasa ada rasa takut dalam diri kita, ya, dengan apa yang kita akan hadapi di hari akhirat kelak. Itu satu peringatan yang jelas daripada Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Allah Ta'ala peringat dah dalam Quran. Quran itu sebagai panduan kita. Maka di hari akhirat esok, siapa yang ingkar dengan perintah Allah dan juga tidak dan melanggar juga perintah Allah, tidak pantang diri dia daripada melakukan kejahatan, maka dia akan hadapi benda ni di hari akhirat, ya. Kemudian Allah Ta'ala peringat lagi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan menakuti akan kamu oleh Allah Ta'ala akan diri dia, maka hendaklah pelihara suruh tegahnya. Jadi Allah Ta'ala sekali lagi menegaskan peringatan kerasnya kepada hamba. Allah Ta'ala memperingatkan, memberi amaran dengan memberi amaran keras, amaran janji siksa kepada kamu, ya, iaitu hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Peringat dengan azab siksa dia di hari akhirat dan kemurkaannya disebabkan hamba dia itu melanggar perintah Allah dan juga melakukan amalan-amalan maksiat yang menyebabkan dia menjadi seorang yang penderhaka kepada Allah, kan? Maka dia kata apa di sini? Maka hendaklah pelihara. Ini bila kita tahu peringatan ini, kita kena jaga diri kita dalam dunia. Pelihara suruh maknanya kita laksanakan dan junjung perintah Allah, dan juga pelihara tegah dia dengan cara kita menjauhi daripada segala dosa dan maksiat yang Allah Ta'ala larang kita lakukan melalui Al-Quran dan juga lidah Rasul, ya. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Ta'ala itu amat kasih sayang dengan segala hambanya. Allah Ta'ala, ya, sifat Allah Ta'ala ini ra'ufun, amat kasih sayang dengan segala hamba dia. Allah Ta'ala dengan hamba-hamba dia ini dia peringat kepada kita sebelum Allah Ta'ala menyiksa hamba dia di hari akhirat. Dia peringat dengan didatangkan kepada kita Rasul dan diturunkan Quran kepada kita, sebab Allah Ta'ala tu Rauf, dia kasih sayang pada hamba dia. Dia tak mahu hamba dia jatuh ke dalam lembah kebinasaan di hari akhirat kelak. Baik, itu penutup bagi ayat yang sebelum dia yang kita bicarakan. Tentang cerita yang sebelum ni, baik, ini maknanya ayat yang berkaitan dengan akhirat lah, ayat peringatan Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi makna Allah Ta'ala dia dalam ayat ini memperingatkan kepada kita tentang apa yang akan berlaku di padang mahsyar dan di hari akhirat kelak, supaya manusia ni dalam dunia dia sentiasa beringat, ya, dan tidak lalai dan leka untuk melaksanakan dan menjunjung perintah Allah, dan sentiasa berhati-hati dengan maksiat dan dosa, ya.
maksiat dan dosa yang Allah Ta'ala larang dan juga Allah Ta'ala tegah daripada dilakukan di dalam dunia ini, supaya manusia ini bersih daripada segala maksiat dan penderhakaan kepada Allah. Dan ini juga sebagai suatu galakan kepada hamba-Nya untuk sentiasa menambah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi manfaat kepadanya hari akhirat kelak, yang mana dengan amalan ini, dengan rahmat Allah, amalan yang dia buat, Allah Taala akan balas ya, sebagaimana amalan yang dia buat dalam dunia itu setimpal dengan amalan dia ya. Yang baik dibalas dengan baik, dan yang jahat akan diazab siksa oleh Allah Taala di hari akhirat. Baik nah. Jadi selesai ayat tersebut. Itu pengajaran yang kita boleh ambil lah ya, daripada ayat ini. Setiap hamba Allah Ta'ala kena sentiasa dalam peringatan, sentiasa beringat daripada melakukan sebarang penderhakaan kepada Allah, kerana janji Allah Ta'ala yang disebutkan dalam ayat tadi ni. Baik, kemudian kata mufassir rahimahullahu ta'ala, dan turun tak kala kata orang kafir, tiada kami sembah asnam. Asnam ni makna berhala, melainkan kerana kasih akan Allah, supaya menghampir mereka itu akan kami kepadanya. Baik, ayat yang lagi akan datang ni, ayat 32 ni, ayat 31 dan 32, ayat ini turun, kata dia, yang mana orang-orang kafir, dia kata kepada Nabi kita, dia kata kami ni punca kami sembah berhala ni tak ada tujuan lain kecuali kerana kami kasih kepada Allah Ta'ala ya. Kerana apa? Pergi sembah berhala semata-mata nak mendapat kasih kepada Allah. Kerana apa? Berhala inilah ya, yang dapat mendekatkan kami kepada Allah, lalu Allah Ta'ala akan kasih kepada hamba dia, yang mana yang dekat dengan dia. Punca daripada kami sembah berhala itu i'tiqad dan pegangan orang kafir. Kalau kita tanyalah siapa-siapa yang menyembah berhala pun, dia akan kata macam tu, yang betul-betul faham agama, cara dia sembah berhala ni kan. Kita tanya orang yang sembah berhala ni, dia pun tahu secara logik akal dia kan. Orang lah cerdik mengaji sains, mengaji apa, sembah apa, tokong tu kan, dia kata. Tapi dia kata dia ikut amalan nenek moyang dia dulu macam tu. Yang tujuan dia, ada setengah yang, ada sebahagian daripada penyembah berhala dia tahu-tahulah. Kalau dia tak tahu, dia ikut saja ya, sebagai amalan ritual, adat budaya ataupun agama dia ya. Jadi dia buat ni kerana apa? Kalau ada setengah yang agak pandai sikit, dia kata kami buat ni untuk mendekatkan kepada Tuhan yang menciptakan alam ni. Kan, Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan besar yang menciptakan alam ini. Yang ni berhala ni boleh recommend kami. Ada orang recommend pula kan. Berhala ni boleh bagi tolong kami supaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang menciptakan kami ni. Sebab tu kami sembah berhala. Dia jadi orang tengah antara kami dengan Allah, dengan dengan Tuhan. Baik, begitulah orang kafir dia fikir macam tu. Dia sembah berhala, tujuannya bukan kerana apa dak, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Yang maknanya depa sembah berhala ni supaya berhala tu boleh tolong bawa depa dekat dengan Allah, sehingga mendapat kasih Allah Taala. Baik, itu asal ayat dia. Maka Allah Taala turunkan ayat qul kepada Nabi kita, katakan olehmu ya Muhammad bagi mereka itu yang bersangkaan, yang berpegang seperti itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika ada kamu kasih akan Allah, maka hendak kamu ikut akan daku pada suruh tegahku, supaya kasih akan kamu oleh Allah, dan mengampun ia bagi kamu segala dosa kamu.
Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi kita jawab. Sebenarnya ayat ini turun sebagaimana dalam tafsir ni dia kata ayat ni turun tuju kepada orang kafir yang menyembah berhala. Juga adalah riwayat lain menyatakan sebab turun ayat ini yang berbeza sikit daripada sebab turun ayat ini nyatakan dalam tafsir ini. Baik, ayat ini turun sebahagian ulama seperti Abdullah ibnu Abbas, kita ambil Abdullah ibnu Abbas ni kerana sahabat Nabi yang alim ilmu tafsir. Dia kata sebab apa turun ayat ini? Dia kata orang Yahudi ketika mana mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami ni anak-anak Allah dan juga kami ni anak-anak emas Allah Ta'ala dan golongan yang dikasihi oleh Allah, golongan terpilih. Orang Yahudi dia sangka macam tu, ya. Orang Yahudi sangkaan dia macam tu. Dia menyangka kata dia ni umat pilihan Allah, umat yang dikasihi oleh Allah, sehingga mereka menggelar kami ni anak-anak Allah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni lah, menolak pemikiran mereka yang salah, pegangan mereka yang tak betul itu. Turun ayat, jika kamu betul-betul kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikut aku, yakni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Ta'ala suruh bagi tahu kepada puak tu, ini satu riwayat, menyatakan sebab turun ayat ni tuju kepada Yahudi. Ketika mana turun ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah, jadi Rasulullah bentangkan ayat ni kepada puak Yahudi. Puak Yahudi tak mau terima, dia pegang cara dia juga, dia tak mau terima. Mereka tak mau beriman dengan Nabi SAW, baik. Jadi dalam ayat ni suatu pengajaran yang besar kepada kita, suatu mesej yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebagaimana kata Ibnu Kathir, dia kata apa, ayat ini menjadi hakim bagi setiap orang yang mendakwa dia kasih kepada Allah. Ayat ni yang penentu, pemutus, kan? Orang ni dia kata kami kasih kepada Allah Ta'ala, maka kami buat cara kami. Puak Yahudi kata kami ini kekasih Allah, orang yang dikasihi oleh Allah, depa dakwa begitu. Puak musyrikin kata kami ni nak mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapat kasih Allah, kami sembah berhala. Begitulah setiap golongan dia akan dakwah dengan dakwaan masing-masing. Jadi ayat ini menjadi penentu dan hakim yang menghukum betul ke tak betul apa yang dia berkata, baik. Mana-mana dakwah yang tidak mengikut jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dakwaan yang dusta, yang tidak berasas. Kerana ayat ini dia jadi sebagai panduan. Ayat ini sebagai panduan, bukan kata kepada kita saja, kepada semua, lebih-lebih lagi kepada orang yang mukmin lah. Kalau kamu kata kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Fattabi'uni, ikut aku. Jadi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang menjadi wakil dan rasul Allah untuk menyampaikan segala hukum hakam, perintah-perintah dan larangan-larangan kepada hamba dia. Jadi siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perintah Allah dan juga larangan Allah, maka itulah satu-satunya jalan untuk Allah Ta'ala kasih kepadanya. Tak ada jalan lain dah, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut segala
perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. So, siapa yang beramal dengan amalan yang tidak mengikut perintah kami, maka amalan itu akan ditolak, ya. Amalan hanya yang mengikut melalui perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kerana ini pengiktirafan Allah Taala kepada Nabi kita bahawa satu-satunya jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita melaksanakan segala titah perintah Allah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikut semua jejak langkah Nabi, segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikut, dan segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita ikut. Itulah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, maka satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita mengikut segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau sunnah Nabi itu banyak. Sunnah Nabi ni, ya, perintah hak wajib, perintah yang sunat daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi buat, kan, apa yang Nabi larang kita buat, kan, semua dinyatakan di dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan dan perkataan Nabi SAW. Itu satu-satu jalan untuk mentaati Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini Allah Taala jawablah kepada golongan ni. Baik, jadi kalau kita mengikut Allah, mengikut akan segala suruh dan tegah, ya, maka hendaklah kamu ikut akan daku, yakni akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suruh tegahku, yakni pada suruh Nabi, perintah Nabi dan larangan Nabi. Nescaya kasih akan kamu oleh Allah Ta'ala. Baik, yang pertama, kita ikut segala perintah dan larangan Nabi, maka yang hamba itu akan dapat hasil daripada ittiba' atau mengikut Nabi SAW tadi. Yang pertama, dia mendapat kasih Allah. Yang kedua, mengampun ia bagi kamu, ya, segala dosa kamu. Yang keduanya, Allah Ta'ala ampun segala dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ni dua ni, orang yang kasih kepada Allah orang yang kasih kepada Nabi sallallahu, orang yang nak kasih kepada Allah, diikut Nabi, maka dia akan mendapat kasih Allah Ta'ala dan mendapat keampunan Allah sekaligus daripada segala dosa dia, kan? Itu jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada setiap hamba di sini. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengampuni lagi amat rahim. Allah Ta'ala Tuhan yang sangat mengampunkan dosa dia, dosa segala hamba dia apabila hamba dia bertaubat. Lagi pula Tuhan yang Ar-Rahim, yang mengasihani, yakni yang memberi nikmat-nikmat kepada hamba-Nya dengan nikmat yang seni-seni kepada hamba dia, nikmat-nikmat yang tidak nampak dengan mata kasar ni, ya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalam ayat ini pengajaran yang kita boleh ambil, yang pertamanya,
kasih kepada Allah, ya, untuk mendapat kasih Allah dan Rasul. Kasih Allah dan Rasul ini tergambar ia kasih Allah dan Rasul dua dah. Kita kasih kepada Allah dan Rasul dengan cara kita mengikut ajaran Islam dan juga mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan syariat dia. Dari segi segala perintah, dan kita jauhi segala larangan dia. Itu satu-satu jalan untuk mahabbatullah wa rasul, mendapat kasih Allah dan Rasul, ya. Baik, yang keduanya, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukti kecintaan kita dan kasih kita yang benar, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tahu kita ni betul-betul kasih tak kepada Allah, maka kita mengikut segala syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syariat Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut syariat Nabi tu tandalah. Kalau kita tak ikut, bukan tanda kita benar-benar kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kasih yang benar, kasih yang palsu, ya. Baik. Kemudian macam mana kita nak tahu kasih itu benar tak benar? Nak tahu kasih itu benar tak benar, mana dalam ayat ni dia kata, kalau kamu betul-betul kasih kepada Allah, ikut aku, kata Nabi. Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu kepada kita semua, ya, pada semua hamba dia, kalau kamu kasih kepada Allah, betul-betul kata kamu ni kekasih Allah, kamu kasih dan cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, ikut Nabi SAW, ya. Nescaya Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu, dia ampun dosa. Itu ayat kata macam tu. Baik, kemudian masalah dia, bila kita mengikut syariat Nabi SAW itu bukti kata kasih kita tu benar, ya. Jadi apakah amalan yang kita ikut, yang Nabi suruh kita ikut supaya kita mendapat kasih Allah, ya. Dan apakah tanda dia? Dia kalau kita ikut Nabi, betul lah, kita ikut Nabi, kita akan dapat kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Taala akan mengasihi kita. Tapi apa tanda dia? Tanda tu kita nak tahu, kan? Tanda kata kita dapat kasih yang benar. Mungkin dakwah kita saja kita buat, kan? Tapi dakwah kita tu, adakah kita mendakwa kita ni kasih kepada Allah Ta'ala sebagaimana dakwaan orang musyrikin dan golongan Yahudi? Dia dakwa kata dia ni kasih kepada Allah, tapi adakah dakwa kasih itu benar? Maka dia ada alamat dia. Kita nak tahu kasih itu benar tak benar. Maka kata Sahal bin Abdullah, dia kata apa? Alamatu hubbillah, alamat tanda kasih seseorang itu kepada Allah. Mana tanda Allah Ta'ala kasih pada seseorang itu? Alamatu hubbillah, alamat, bukti, tanda yang kita boleh nampak Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia. Yang pertama, hamba itu hubbul Quran, kasih kepada Quran. Kasih kepada Quran tu hak mula sekali, kerana Quran ni lah panduan, ya. Yang kedua, kemudian tak apalah, dia nak dapat kasih kepada Allah ni, jalan dia melalui kasih Al-Quran. Ya, kasih Al-Quran ni macam mana? Kita baca Quran, kita mengamalkan isi kandungan Quran tu, bukan sekadar baca saja. Kita hari ni baca saja. Kita baca saja, ya. Baca tu Quran ni dia al-muta'abbadu bitilawatihi. Baca Quran tu dikira ibadat. Dengan dibaca saja Quran tu kira ibadat dah. Tak apalah. Tapi isi kandungan dia. Kasih pada Quran ni bukan sekadar baca saja. Kasih dengan kita mengamalkan isi kandungan Quran tu. Kemudian nak tahu mana kita kasih pada Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kasih kepada Quran itu tanda kita kasih kepada Quran, kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkai lah untuk mendapat kasih Allah Taala kepada kita. Ya, tanda dia kasih kepada Quran. Tanda kita kasih kepada Quran tu, betul ke kita kasih kepada Quran ni? Yang kita baca, adakah kita benar-benar kasih kepada dia? Ialah kita kasih kepada Nabi. Tanda kata kita benar-benar kasih kepada Al-Quran, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa alamatu hubbin Nabi. Kemudian kita kata kita kasih kepada Nabi. Kan? Kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kasih kita itu benar? Maka kena tengok pada tanda dia. Kata Sahal bin Abdullah ni, dia kata apa? Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati. Tanda kita kasih kepada Nabi, kita kasih kepada sunnah Nabi dengan kita mengamalkan dia. Dia mengamalkan sunnah Nabi lah. Baik. Kemudian itu punca dia. Punca kita nak mendapat kasih kepada Allah. Mana dia bermula daripada sunnah. Sunnah ni aqwalun wa af'alun wa taqariru an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perbuatan, segala perkataan dan iqra Nabi, itulah dipanggil sunnah. Ya, yang banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pula kasih kepada semua ni. Kasih kepada Allah, kasih kepada Quran, kasih kepada Nabi dan kasih kepada sunnah Nabi. Tadi dia beritahu mula-mula kita nak dapat kasih kepada Allah, langkah dia kita kasih kepada sunnah Nabi. Kita buat segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Maknanya itu kita benar-benar kasih kepada Nabi dah. Bila kita kasih kepada Nabi, mana itulah kita kasih pada Quran. Bila kita kasih pada Quran, itulah tanda kita kasih pada Allah. Itu dia punya langkah dia. Kemudian kata Sahal bin Abdullah lagi, dia kata apa? Alamatu hubbillah, alamat kasih kepada Allah, wa hubbil Quran, kasih pada Quran, wa hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih pada Nabi, wa hubbis sunnah, kasih pada sunnah. Apa tanda-tanda kita kasih pada 4 perkara ni? Tanda kita nak tahu kita betul-betul kasih kepada Allah, kepada Quran, kepada Nabi dan kepada sunnah Nabi. Hubbul akhirah, kasih kepada akhirat. Ya. Dia main di situ, kasih kepada akhirat. Kita nak tahu mana kita betul-betul kasih kepada akhirat. Ada tanda dia pula. Wa alamat hubbil akhirati, tanda kita betul-betul kasih kepada akhirat. Jangan dakwa di mulut saja. Itu bukan benar. Di hari ini manusia hanya dakwa di mulut saja. Manusia hanya mendakwa di mulut, tetapi dia dusta di hati dia. Tak boleh panggil lah munafik, teruk sangat tu, ya. Tapi itulah hakikat pada hari ini. Jadi tanda seorang tu kasih pada akhirat, kita tengok pada diri dia. Yang pertama, ayyuhibba nafsahu, dia kasih pada diri dia. Ya. Dia langkah tu, satu langkah. Seorang yang kasih pada akhirat, dia kasih kepada diri dia. Macam mana kata kasih pada diri ni? Ya. Kasih pada diri dia, dia sayang diri dia tu. Sayang pada diri sendiri. Baik, nak tahu mana seorang tu sayang pada diri dia? Pada tafsiran boleh macam-macam kata sayang pada diri ni. Ya. Kita boleh mentafsirkan kasih atau sayang pada diri sendiri ini dengan macam-macam tafsiran, mengikut kehendak kita. Kena tengok pada alamat dia, tanda dia pula. Maka kata dia, wa alamatu hubbin nafsihi, tanda dan alamat kasih seseorang itu akan diri dia. Yang pertama, dia benci kepada dunia. Dia benci kepada dunia ni. Ayyub beribu dunia, benci dia kepada dunia. Kemudian tu tanda dia kasih pada diri dia. Itu apa tanda kata benci dia kepada dunia? Wa alamatu bughdi
ad-dunya. Tanda seorang tu benci pada dunia, benci ni lawan dia kasih, kan? Kasih lawan kepada benci, kan? Tanda dia benci pada dunia, alla ya'khudha minha illa az-zad wal bulghah. Tanda dia benci pada dunia, dia hanya ambil dunia ni sebagai bekalan dan untuk bawa dia sampai pada akhirat. Takat tu ya. Dia ambil sebagai bekalan untuk bawa ke akhirat. Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fa'tabiru ya ulil albab, kan? Kita selalu dengar hari Jumaat tu, kita selalu dengar, kan? Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa tu apa? Kita ikut perintah Allah, tinggal larangannya. Itu takwa. Kembali pada tadi juga, ya. Kembali kepada ikut perintah Nabi SAW. Jadi alamat nak pi kepada kasih pada Allah ni, dia start di sini, ya. Start di mana? Start di kita kasih kepada diri kita. Tanda kasih kepada diri kita, kita benci kepada dunia dalam hati kita lah. Tanda kita benci pada dunia, kita kata dunia ni, kan, tahu mana kita benci pada dunia, kita hanya ambil sekadar bekalannya, ya, ambil daripada habuan dunia ni sekadar bekalan untuk persediaan kita di hari akhirat, ya, untuk persediaan di hari akhirat. Ambil bekal tu, ya. Sebab tu ulama, para ulama ni, kalau kita baca lah, ni tak sama orang kita kehidupan kita dunia moden di hari ini, kita duduk dalam sistem. Kita duduk dalam sistem, ya, sistem yang telah dirangka dah daripada dulu, ya. Mana-mana dunia kita, mana-mana tempat dalam dunia kita duduk pun sama, ya. Kita duduk dalam sistem dia. Kita bekerja, kita duduk dalam kitaran hidup macam datang kitab ni. Kitaran hidup, kan? Tahu kitaran hidup ni, kita mengaji sains, kan, kitaran hidup haiwan. Betul tak? Kita duduk macam tu. Kita nak tengok kita pun macam tu jugalah, kitaran hidup haiwan. Mula telur, lepas telur tu menetas, kan, jadi ulat tu pergi makan kerja makan sampai usak, kan. Lepas tu dia tidur. Dalam ni dia buat kepompong dia, kan, ulat. Buat kepompong dia tu, tidur tu. Lama tidur tu, lepas tu dia keluar daripada sarang kepompong tu, jadi rama-rama. Jadi rama-rama dia pun beranak pinak jugalah, telur apa-apa nak bagi ni, ada waris keturunan dia, lepas tu mati, kan. Jadi kita tu telur, lepas tu menetas, makan, kan, makan, tidur. Lepas tidur tu keluar jadi berjaya lah, kan, berjaya jadi rama-rama. Lepas tu cari kehidupan, makan, beranak pinak, bertelur untuk dia keturunan dia, lepas tu mati. Habis. Ada tak kehidupan kita macam tu, kan? Kalau ada macam tu, kita dengan binatang tu serupa, ya. Tak ada beza sikit pun. Kita dengan haiwan tu sama saja, ya. Jadi kita, apa yang kita tengok di hari ni, tuan-tuan, ya, punca kepada masalah, ya, punca dan masalah yang berlaku di dalam masyarakat tamadun manusia hari ini. Kalau kita tengok balik keseluruhan semua tu, apa yang berlaku ni, berlaku negara kita sehari dua ni, kan. Makau scam lah, politik lah, kan, dan kita tengok macam-macam lah. Semua akhirnya kembali pada satu benda aja. Kembali pada satu benda aja, tuan, iaitu hubbud dunia, kasih pada dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, kasih pada dunia dan takut pada mati. Takut sungguh. Jadi kita tak ada beza dengan haiwan kitaran tadi ni.
Kita takut kepada kematian. Kenapa takut benda-benda? Kerana dia dua tu benda yang berlaziman. Orang yang kasih benda dia takut mati. Orang yang takut mati tu dia kasih pada dunia sebenarnya. Dia dua berlaziman dua tu. Dalam ilmu tasawuf ni kalau tajuk dia buat sekali. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dia buat tajuk sekali. Kasih pada dunia dia mesti takut mati. Takut mati tu mana sebab dia kasih pada dunia. Jadi kita boleh tahu diri kita dari situ. Kita takut pada mati. Ya. Kenapa kita kasih pada dunia? Tak bersedia untuk akhirat. Pasal apa? Pasal kita ambil dunia ni lebih daripada bekalan. Bukan bekal dah kita ambil. Kita buat dunia ni seperti negeri yang kekal abadi. Kita buat itu. Kita tak ambil bekal. Maka apabila orang kasih pada dunia, dia akan mengejar dunia. Maka orang yang mengejar dunia ni lah punca segala masalah yang berlaku dalam dunia ni. Sama ada orang kafir ke orang Islam ni sama. Punca apa yang berlaku pada dunia? Politik ke? Kita tahu politik kan, patah balik sebab kasih pada dunia. Sebab kenapa bergaduh suami isteri rumah tangga, patah balik kerana kasih pada dunia. Kenapa kawan ni sihir kawan ni, kerana dia dalam jabatan dia nak naik pangkat, dia sihir kawan ni kerana dunia. Kenapa kedai sebelah tu dia menyihir kedai sebelah ni, azan hasad lagi kerana dunia juga. Hubbud dunia. Dan dia tak sanggup, dia bersedia untuk menerima ujian Allah. Tak sanggup. Ya. Dia letak begitu dah. Dia jadi macam kitaran hidup ramai-ramai tadi dah. Hidup dia dalam dunia, dia lahir, kemudian dia hidup untuk cari makan dan minum, kan? Bagaimana orang lain makan minum nak cari kemewahan dunia, kesenangan dunia. Kemudian dia melihat masa depan dunia dia. Tengok masa depan dunia dia. Kerana dunia ni sangat cantik, menarik siapa saja, sama ada orang jahil ataupun orang alim, sama ada orang fasik ataupun orang soleh, dia tarik. Sangat cantik dunia ni. Siapa-siapa akan ni? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah meletakkan dalam jiwa manusia itu kasih pada dunia. Kan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati. Kan? Dalam Quran sebut, kita dah baca dah. Allah Ta'ala hiaskan bagi manusia itu hubbus syahwat, kasih kepada nafsu syahwat. Apa dia nafsu syahwat? An-nisa, perempuan. Kalau perempuan laki, kalau lelaki perempuan. Ya. Al-Quran disebut satu lah, kasih kepada perempuan, cukup dengan hal tu. Makna kalau perempuan pula kasih kepada lelaki, sama ya. Ya. Wal banin, kasih kepada anak cucu. Kan? Kasih kepada anak cucu. Kita tengok Tok Wan tu, sayang dia kepada cucu ni teruk kepada anak ni. Ya. Pasal apa ada tu? Memang begitulah Allah Ta'ala hias dah. Wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Kan, dia kasih kepada harta benda emas perak, di ibarat Al-Quran emas perak yang berbungkal-bungkal. Banyak bungkal ni, maknanya muqantarah ni dia satu saiz yang besar. Kenapa dia sebut macam tu? Dia tak sebut emas dan perak saja. Dia sebut berbungkal-bungkal. Kerana manusia ni dia tak mau rata sikit, dia nak banyak. Dia kasih pada banyak tu. Dia tak kasih pada sikit. Dia kasih pada banyak jumlah dia. Berbungkal-bungkal. Kan? Kalau kita teliti dan kita perhati ayat Quran betul-betul, Allah Ta'ala dia turunkan kepada kita ayat tersebut, setiap perkataan tu ada maksud dan makna dia. Maksud dan makna dia. Ya, dia kasih kepada harta yang banyak, maksud dia. Mana kasih kepada harta supaya dikumpul lebih banyak lagi. Ya, untuk apa? Untuk dia puas dengan harta tersebut. Ya. Kita disuruh kita ambil bekal saja. Betul, kalau Allah Ta'ala bagi harta yang banyak, itu amanah Allah kepada kita.
untuk kita amanahkan, untuk kita jaga harta tu, harta yang banyak tu kita guna untuk kebaikan akhirat, untuk kebajikan, kan? Sama ada kita bagi kepada anak isteri kita, ya, sebagai kebajikan juga, ya, untuk dia pun buat kebajikan dengan harta tu, untuk dia jadikan harta tu ke jalan Allah juga, anak isteri kita. Jadi tak rugi harta tu mengalir daripada kita kepada anak isteri kita, dia guna untuk kebajikan. Adakah jalan itu kita buat lah ni? Kalau tak buat, amat rugi kita, tuan-tuan. Kalau kita tak buat yang tu, rugi kita. Tapi biasanya tak ada lah. Kerana kita sudah jadi apa? Dalam dunia, kita hidup dalam sistem di hari ini. Hari ini kita hidup dalam sistem, tuan-tuan. Bukan kita hidup sebagaimana dalam yang kita baca dalam sejarah Nabi, dalam sahabat. Kita hidup dalam sistem yang sedia ada. Orang yang hidup luar pada sistem ni akan dikecam. Tidak. Kita duduk dalam sistem ni. Sistem ni dirangka dah macam tu. Hidupan kita macam kitaran rama-rama tadi, ya. Duduk dalam sistem tu, ya. Jadi sebab itulah tanda kalau kata di hari ni pasal apa tak ada orang kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah Ta'ala, ya, kasih kepada Quran. Tidak ada, ya, kerana dia tidak kasih pada diri dia. Kenapa dia tak kasih pada diri? Kerana dia kasih kepada dunia. Dia dua benda yang berlawanan. Orang yang kasih kepada dunia, dia benci pada diri dia. Maknanya dia nak diri dia tu duduk dalam kebinasaan. Orang yang kasih kepada diri dia, dia benci pada dunia. Dia hanya ambil dunia ni sebagai bekal saja, kan, keperluan. Tak ambil lebih betul. Hal lebih ada di tangan dia tu amanah untuk dia bagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, ya. Baik. Itu yang kata-kata Sahal ibn Abdullah ni, ya. Ada seorang seorang ulama, ya, yang memberikan kepada kita kata-kata hikmah dia, ya, berkenaan dengan ayat ni lah, kan. Macam mana kita nak dapat kasih kepada Allah Ta'ala, ini dia punya langkah-langkah dan jalan-jalan dia. Dia bermula pada ni, makna dia, tuan-tuan, kalau kita dalam diri kita ada kasih pada dunia, inilah yang kita tengok pada hari ini. Tak ada dah. Punca hak besar di hari ini kasih pada dunia. Sebab tu orang di hari ini dia takut mati, tuan-tuan. Termasuk orang Islam kita ni takut pada kematian. Mati tu pasti. Takut sungguh-sungguh pada kematian. Bila mai umur tu dia pergi gym. Tak apalah pergi gym, ya, kan. Lepas tu dia beli bersekat, kan. Kerana apa? Nak jaga kesihatan, kan. Kita umur tua dah ni, bukan tu dah. Yang tu masa sekolah-sekolah tak apa, api lah. Masa tu tak ada duit nak beli sekat tu. Kan. Kita umur tua ni untuk amal ibadat, saki baki umur kita yang ada, kan, nak buat amal ibadat. Kalau kita guna masa untuk tu, kan, puluh sungguh, tak apalah, nak pipi lah, buat lah, kan. Ni tak dia jadi masuk kelab pula. Minggu ni kita ni buat trip kona matang 3, matang buluh, matang 3, pusing balik penaga, mai balik habis bendang-bendang tu. Masuk. Tak apalah dia tak masuk dalam bendang, dia main ikut batas tepi tu, ya. Tak kacau, kan. Dah lah, dia seronok lah tu. Seronok dengan kehidupan tua dia, kan. Jadi kita kata apa, kalau boleh nak kembali muda balik, nak kembali muda balik lah. Kita senang lah, kita tua dah ni, tapi nak jadi macam muda balik. Kita dah senang, dah pencen, dah ada duit, kan. Kita nak apa lagi? Kita dah rehat daripada kerja, nak buat aktiviti macam ni lah sementara nak mati. Jadi macam ramah-ramah duk kona pergi sana, pergi cari makan apa semua tu, tunggu nak mati lah.
Jadi tak ada usaha untuk apa nama nak tadaruk dia panggil. Kita nak cover balik kelalaian kita pada masa muda dulu. Kita sibuk dengan kita kerja, kita banyak apa nama tanggungjawab kita pada Allah yang kita tak buat kan. Masa ni lah kita nak cover balik sebaik mungkin umur yang Allah Ta'ala bagi saki-baki pada kita tu, untuk kita gunakan kepada apa nama jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, untuk tingkatkan amal ibadat kita, supaya Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba dia. Tapi tak jadi macam tu. Itu tanda apa? Tanda orang kasih pada dunia dan takut kepada kematian ya. Habis tu ayat ni pendek aja. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul, kata olehmu, ati'ullaha war rasul, taat oleh kamu akan Allah dan Rasul pada barang yang menyuruh ia akan kamu daripada tauhidnya, yakni mengesahkan Allah. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka jika berpaling mereka itu, yakni orang-orang kafir daripada kamu, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada kasih ia akan segala kafir. Bila Allah Ta'ala tak kasih, disiksa akan mereka itu ya. Ini penutup bagi ayat lah. Penutup bagi ayat. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi kita bagi tahu pada puak-puak ni, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ati'ullaha war rasul, taat oleh kamu akan Allah Ta'ala dan Rasul. Taat Allah macam mana? Ikut segala perintah, junjung segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Taat Rasul macam mana? Iaitu ikut segala sunnah Nabi SAW dan mengikut petunjuk Nabi SAW ya. Baik, jadi dalam ayat ni kalau kita tengok dalam ayat ni dua perkara ya. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Jadi taat kepada Allah dan mengikut sunnah Rasul, mengikut jejak langkah Nabi SAW. Ini perintah Allah kepada puak apa nama, dituju asalnya kepada puak kafir lah ya, pada puak kafir. Jadi agama kita ni dia dua ni, mentaati Allah dan Rasul. Taati Allah, kita ikut apa nama, segala perintah dan jauh segala larangan. Kita ikut Rasul tu mana kita mengikut jejak langkah Nabi SAW dengan kita mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu yang perintah yang Allah Ta'ala suruh ya. Baik, dia tak sama seperti golongan Yahudi dan Nasara ya. Tak sama seperti apa yang dikatakan oleh golongan Nasara ya. Golongan Nasara lain. Mereka menjadikan nama Nabi Isa AS itu sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan yang mereka ikut. Kita ada, Allah Ta'ala suruh ikut perintah Allah dan Rasul daripada benda apa? Perkara yang Allah Ta'ala suruh dan larang, iaitu masuk dalam perkara mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak seperti golongan Nasara. Dia golongan Nasara ini meletakkan Nabi Isa tu bukan pada tempat Rasul, dia letak pada tempat Tuhan, sama dengan Allah Ta'ala. Sebab dia berpegang pada innallaha thalithu salasah, sungguhnya Allah tu Tuhan daripada tiga Tuhan, Allah, Ruhul Qudus dan juga Isa alaihi salam. Dia meletak itu. Kita ada Rasul tu duduk, Nabi kita tu sebagai Rasul. Apa yang kita ikut tu Allah dan Rasul tu tak sama. Kita ikut Allah, ikut perintah dia, dan larangan dia kita tinggal.
Kita ikut Rasul, ikut jejak langkah Rasul tu segala sunnah dia. Itu beza dah. Maka jika kamu berpaling, tak ikut perintah Allah dan langgar larangan Allah, dan tidak menerima dakwah Nabi SAW, ditujukan pada puak kafir ni, ya, kerana kecemburuan kamu kepada Nabi SAW, hasad dengki kamu kepada Nabi, ya, kalau tuju pada puak Yahudi, kerana kamu menyangka, mendakwa kamu ini kekasih Allah, mana orang yang dikasihi, umat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu berpaling, tak mau terima sekalipun, sebagaimana dalam riwayat yang kita baca dulu, sebab turun ayat ni turun pada puak Yahudi dakwa kata kami ni anak-anak pilihan Allah dan juga umat yang dikasihi oleh Allah. Kemudian bila Nabi bentangkan ayat ini, puak Yahudi tolak. Allah Ta'ala kata fa in tawallau, jika kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah Ta'ala tidak lagi kasih kepada orang kafir. Bila tak kasih, mana Allah Ta'ala murka. Bila murka, maksudnya Allah Ta'ala menyiksa orang kafir ni di hari akhirat kelak. Habis nah. Baik. Okey, kemudian masuk pada kisah pilihan Adam. Ini masuk ayat yang lain lah. Masuk dalam ayat yang membicarakan tentang kenapa Allah Ta'ala memilih Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Ali Imran, ya, sebagai rasul dan utusan dia, ya. Dan juga mengiringi ayat ini kisah Maryam dan Isa alaihissalam. Ini kisah yang memang, ayat ini memang ayat yang menceritakan, antara ayat utama menceritakan kisah Siti Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam yang terdapat dalam surah Ali Imran. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada kuliah kita yang seterusnya, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita berhenti pada kisah pilihan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, kitab Hidayatus Salikin, muka surat 65. Kata dia, ketahui olehmu pula, hai talib. Talib ni makna orang yang menuntut ilmu, ya, atau orang yang menuntut jalan akhirat, bahawa bagi hamba Allah Ta'ala itu pada hak segala makhluknya 3 perkara. Dia kata apa? Hamba Allah ni kita lah, kan? Ada 3 perkara pada hak segala makhluk Allah ni selain daripada kita. Yang pertama dia kata ada 3 ni, seperti malaikat, iaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu, ya, kasih sayang pada makhluk dan memasukkan kesukaan dalam hati mereka itu. Baik, yang pertama ni yang kata bagi hamba Allah Ta'ala pada hak segala makhluk ni ada 3 perkara. Hamba Allah ni makna semua kita lah, manusia. Kita ni hamba. Kalau hamba Allah merujuk kepada kita, manusia lah. Kalau pada lain pada kita, jin, kan? Pada hak segala makhluk ni, ya, pada diri segala makhluk tu ada 3 perkara. Mana bagi hamba Allah Ta'ala tu ada 3 keadaan, ada 3 hal, 3 keadaan, 3 kita panggil sikap. Ni ada 3 sikap. Yang pertama seperti malaikat. Manusia ni, hamba Allah Ta'ala ni, dia ada 3, orang panggil apa, sikap dan perangai dia. Itu maksud dia lah. Yang pertama,
ada hamba Allah hamba Allah Ta'ala itu seperti malaikat. Dari sudut apa? Dia bukan malaikat. Kita manusia dan malaikat hakikat dia tak sama. Malaikat dijadikan daripada nur, kita dijadikan daripada tanah. Hakikat kita tak sama. Kita makan minum, malaikat tak makan minum. Kita ada jantina, malaikat tak ada jantina. Kita beranak pinak, malaikat tak beranak pinak. Dia diciptakan oleh Allah. Kita dahaka pada Allah. Malaikat la ya'sunallah ama amarahum. Dia tak sekali-kali derhaka pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah dia buat ya. Tak sama. Tapi maksud dia di sini sifat dia, ciri-ciri dia. Ada manusia yang ciri-ciri dia seperti malaikat. Apa dia? Mereka yang ciri-ciri dia seperti malaikat itu suka berbuat kebaikan kepada makhluk. Dia suka buat baik. Sama ada makhluk tu berbuat jahat kepada dia sekalipun, dia buat baik. Bayar kan? Bayar tu. Kerana dia tabiat dia begitu dah. Seperti malaikat, hamba ni tak derhaka pada Allah, dia buat baik juga. Dia ni juga, dia ada tugas-tugas dia tolong juga ya? Baik. Dan kasih sayang akan mereka itu seperti malaikat lah. Orang yang suka berbuat baik kebajikan kepada makhluk dan kasih kepada makhluk, dan memasukkan kesukaan dalam hati mereka itu. Dia seperti malaikat ya? Sikap dia, hal dia, hati dia tu seperti malaikat kan? Suka buat baik kepada makhluk, kasih sayang kepada makhluk, dan juga memasukkan kegembiraan dalam hati mereka dengan cara menolong dan sebagainya ya? Baik. Yang kata kasih sayang pada makhluk ni hatta binatang sekalipun, hatta hayawan. Bukan kata makhluk ni manusia saja, termasuk binatang. Baik. Yang kedua seperti binatang. Yang kedua, hamba Allah Ta'ala tu pada hak segala makhluk yang lain, jadi sikap dia dengan makhluk lain. Yang pertama tadi seperti malaikat ya? Ada hamba Allah Ta'ala sikap dia dengan makhluk yang lain. Yang kedua ni seperti binatang, panggil dia. Yang ni kata ni ya? Kata Syekh Abdul Samad Palembang, dia kata apa? Seperti binatang ya? Dari sudut apa? Dari sudut sikap dan perangai dia seperti perangai binatang, iaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan pada makhluk ya? Perangai binatang buas ya? Dia tak buat baik pada makhluk, dia nak makan lagi dah. Contoh dia Macau scan. Tu contoh ya? Tuan faham lah, saya bagi itu contoh mudah, benda yang baru dan fresh kan. Dan tiada berbuat seperti binatang, mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan berbuat kejahatan akan makhluk, bukan tiada dah ya? Dan berbuat kejahatan akan makhluk, bukan tak buat kejahatan dah. Dan berbuat kejahatan akan makhluk ya? Ini perangai dan sikap manusia seperti binatang ni. Dia tak ada buat kebaikan ya? Dan sentiasa berbuat kejahatan, bukan tiada berbuat kejahatan sentiasa berbuat kejahatan akan makhluk tu. Itu baru betul ya? Kalau tak buat kejahatan tak betul lah. Perangai hayawan ya? Dia sebut hayawan di sini, hayawan binatang yang buas, binatang yang liak ya? Perangai binatang liak macam tu. Dia hanya mencari pemangsa dia saja, dia tak ada belas kasihan ya? Binatang kan, anak dia makan, dia tak? Kucing kan, anak dia lagi dia makan. Ada binatang dia makan anak dia sendiri. Dia tak kira. Binatang ni dia akan apa? Sikap binatang ni kalau tengok, dia akan bersaing. Yang mana yang nampak persaingan dia bunuh. Macam kucing kan, duduk satu tempat tu, main kucing lain, dia ni bergaduh. Kalau rimau ke, duduk satu tempat, dia bergaduh sama lawan lah. Antara dua tu, siapa yang nasib baik menang kan? Lembu, kebau, jantan, induk duduk dalam satu kandang. Itu orang tak reti pula
Dia pergi bela apa, bapak tu 2 ekor, ibu banyak. Besok pagi tengok 2 ekor mati. Bertanduk malam tu bergaduh satu kandang. Bapak satu ya. Jangan ada banyak, tahu kita bapak banyak, anak banyak ni lah. Itu tak arti belah. Kerana sifat dia macam tu, tabiat dia. Begitulah manusia yang bersifat binatang ni, dia tak boleh tengok. Dia berisat dia berisat. Dia kira menganggap yang ni saingan dia akan berjatuh. Dia tak kira apa dah. Walaupun dia bermanis mulut di hadapan kita, lepas tu belakang dia akan tikam. Kerana sifat kebinatangan duduk dalam hati dia. Punca apa tadi ni kita baca? Hubud dunia, kasih pada dunia tu. Kasih pada dunia tu akan melahirkan sifat kebinatangan. Sebab dia tak boleh, aku ni tak dapat ni. Dia paling sikit boleh dapat, aku banyak tak dapat. Kami kita ramai tak dapat ni. Depa sikit dapat. Dia mulalah dia main penyakit haiwan dan binatang dalam diri dia. Dia jahat dah. Itulah. Dia main kau jahat dalam diri. Dia tu tuan-tuan. Siapa pun macam tu. Kalau tidak ada takwa di dalam hati kita, punca dia kerana kasih pada dunia. Kalau tak ada kasih pada dunia, dia tak akan memandang apa yang ada pada tangan orang lain. Dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala bahagikan kepada dia. Radiyallahu ma qasamallahu bihi. Ma qasamallahu ma qasamahu Allah. Yang dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Apa yang Allah Ta'ala agih kepada hamba dia, aku dapat ni, aku redha dah. Kerana aku nak akhirat, bukan dunia. Tapi bila diletak dunia ni di hadapan dia, habis dia akan main semua ni, perangai binatang, perangai haiwan. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga dia kata seperti kala dan ular. Jadi dia khususkan sifat binatang ni. Seperti kala dan ular, tadi umum, seperti binatang, Jadi perangai dia seperti kala dan ular. Kita tahu dalam banyak-banyak binatang, dia ada binatang yang berbahaya. Binatang bahaya ni seperti kala dan ular ni satu contoh lah. Dia binatang bahaya, boleh buat kawan tak boleh, dia main dia sengat. Ular main sengat, tak boleh buat kawan. Banyak orang yang duk jadi penjinak ular, mati dengan ular. Orang Malaysia kata apa dah, seorang dua mati lah. Jinak ulang, akhirnya mati dengan ulang. Dia bukan bangsa jenis boleh buat jinak, boleh buat kawan tak. Tak boleh. Dia memang tabiat Allah Ta'ala ciptakan binatang ni, binatang yang buas kan. Haiwanul muftaris. Binatang yang buas, nama pun buas dah sifat dia. Binatang buas tu dia tak akan ni. Kerana tabiat Allah Ta'ala cipta dalam diri binatang tu memang sikap dia macam tu. Dia bukan boleh jadi binatang yang soleh, tak boleh buat beramal soleh, bukan ada amal soleh binatang ni, dia tak boleh jadi ni. Cuma kita boleh jinakkan binatang tu. Binatang yang buas kalau boleh dijinakkan pun, dia tak seperti binatang yang jinak, tak macam binatang yang jinak juga. Dia ada sikap dan perangai dia yang telah disemat oleh Allah Ta'ala dalam diri dia, dia tak boleh buang. Ada dalam diri dia. Kala dan ular dan segala binatang yang buas, dia kata. Tadi umum lah. Yang kedua tadi rasanya betul dah. Dia lebih umum lah. Dia kata mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan dengan dia. Asal betul dah tu. Dia tak buat baik dan juga jahat pun tak buat. Jadi itu peringkat yang kedua, seperti binatang dah. Tapi yang ketiga ni, ini lebih dahsyat. Perangai seseorang manusia tu dengan hamba Allah Ta'ala yang lain ataupun dengan makhluk yang lain, perangai dia seperti kala dan ular dan segala binatang yang buas, iaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebajikannya kepada makhluk. Itu golongan manusia yang suka buat jahat kepada makhluk. Kalau kita baca sehari dua ni tuan-tuan,
macam-macam kes ada. Yang sebelum, yang lebih menyayatkan hati itu, bapa dia bunuh anak dia tu, kecil tu, dia lomok garam kan. Lepas tu dia apa nama dia lah, dia bunuh, hingga tidak ada sifat manusia dan naluri sebagai ayah tu, tak ada, hilang tu. Dia jadi seperti binatang ni, bahkan lebih teruk pada binatang lagi lah. Dia hilang sifat tu pada diri dia. Lepas tu apa nama kes bunuh dan rogol dan bunuh kan. Setiap hari ada kes begitu. Ada, bukan kata nak jadi kebaikan pada orang lain tak ya? Jadi mereka sentiasa membawa kejahatan kepada makhluk, dan tidak diharap ada kebaikan diri dia tu kepada makhluk yang lain, tak ada. Ini orang yang seperti ular dan kalajengking ya? Dan segala binatang yang buas yang lain. Maka jikalau tiada kuasa engkau jadikan dirimu itu seperti malaikat ya? Jika tiada kuasa, dia nak beritahu kepada kita antara 3 peringkat ni. Jika tiada kuasa engkau jadikan dirimu itu seperti malaikat itu, maka jadikan dirimu itu seperti binatang itu. Jadilah jadi binatang yang mana? Bukan binatang buas. Dia tak buat kebaikan pada orang lain, tapi tak buat jahat pada orang lain. Dia tak kacau orang ya? Dia tak melakukan kejahatan pada orang lain, nak buat baik pun dah. Tak boleh dapat malaikat pun tak apa dah, dapat binatang ni menjadi dah. Tapi leceh nama binatang ya? Dan jangan kau turun kepada martabat kala dan ulat dan segala binatang yang buas, kerana ini martabat yang merugikan seorang hamba Allah Ta'ala dalam dunia ni ya? Rugi diri dia untuk akhirat dan binasa orang lain kerana dia ya? Seperti mana kita tengok yang banyak hari ni, yang ketiga ni lah, yang sikap dan perangai dia seperti binatang yang buas, seperti kala dan ulat ya? Buat kejahatan kepada makhluk, tak ada kebaikan kita boleh harap ya? Baik. Kemudian dia kata syahdan, sayugira jangan kau masyrul pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan suatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat, atau suatu yang memberi manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia, yang menolong atas akhiratmu. Okey nah. Jadi saya rasa kita berhenti di sini dulu ya. InsyaAllah kita akan habis dengan tajuk ni pada kuliah kita yang seterusnya, dan akan masuk kepada tajuk adab untuk persediaan bagi ibadah sembahyang. Ini baru masuk tu nah, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.